Assalamualaikum. Hai, kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan kelebihan dan kekurangan pendekatan motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam meningkatkan motivasi belajar pelajar bagi subjek psikologi pendidikan. Kumpulan kami terdiri daripada 5 ahli kumpulan iaitu Marni binti Ishak, Nur Fakira binti Mat Nasir, Elni Kuzini binti Ahmad Saripi, Zurin Hamizah binti Zainal dan Nurul Hazrin binti Abdul Latif. Motivasi merupakan salah satu konsep psikologi yang paling banyak dikaji dalam psikologi pendidikan. Menurut Shank, Mitch dan Pintrich 2014, motivasi sering ditakrifkan sebagai proses di mana aktiviti yang berorientasikan matlamat dimulakan dan dilestarikan. Penyelidikan mengenai motivasi dalam skop akademik tertumpu kepada usaha menjelaskan mengapa pelajar berkelakuan sebagaimana mereka lakukan dan bagaimana hal ini mempengaruhi pembelajaran dan prestasi pelajar. Di peringkat global, terdapat kebimbangan yang semakin meningkat dalam sektor pendidikan tentang bagaimana untuk memastikan pelajar belajar secara optimum di sekolah dan mencapai kecemerlangan akademik mereka. Laporan PISA 2022 menunjukkan prestasi pelajar Malaysia menurun dengan ketara. Maka itu, timbul seruan supaya isu ini diatasi dengan segera. Pelbagai faktor telah dikenal pasti sebagai punca kemerosotan pencapaian akademik dalam kalangan pelajar. Antaranya ialah kekurangan motivasi di mana sebanyak 46.5% murid Malaysia tidak yakin mereka mampu memotivasikan diri untuk melakukan tugasan sekolah. Isu motivasi pelajar bukanlah sesuatu yang baru, di mana isu ini banyak dibangkitkan oleh para sarjana. Antaranya ialah kajian daripada Nur Aroma, Puvaneswari dan Zeti tahun 2021 dan juga kajian daripada Mariani dan Muhammad Safri pada tahun 2023 yang mendapati tahap motivasi murid sekolah rendah adalah sederhana. Mula juga menegaskan bahawa motivasi merupakan aspek yang penting dalam mencapai pencapaian akademik, yakni ibu bapa dan pendidik harus berusaha secara bersepadu untuk memahami kepentingan memupuk dan merangsang motivasi akademik murid sejak kecil. Menurut teori penentuan kendiri seperti yang dicadangkan oleh Ryan dan Desi pada tahun 2020, terdapat dua bentuk motivasi iaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah daya dalaman yang mendorong pelajar untuk melibatkan diri dalam aktiviti akademik kerana mereka berminat untuk belajar dan mereka juga menikmati proses pembelajaran. Harta menjelaskan bahawa motivasi intrinsik adalah dorongan sebenar dalam diri manusia yang mendorong individu untuk mencari dan menghadapi cabaran baru. Kebolehan mereka diuji dan mereka bersemangat untuk belajar walaupun tiada ganjaran luaran untuk dimenangi. Pelajar yang mempunyai matlamat pembelajaran untuk mencari pemahaman dan penguasaan kandungan dan kemahiran sains dikatakan bermotivasi secara intrinsik. Tidak seperti motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik mendorong pelajar untuk melibatkan diri dalam tugas akademik atas sebab luaran. Motivator ekstrinsik juga termasuklah harapan ibu bapa dan suri teladan dan juga matlamat untuk mendapat keputusan cemerlang untuk memasuki sekolah dan universiti pilihan. Menurut Benabu dan Tiro 2003, motivasi ekstrinsik menggalakkan usaha dan prestasi dengan ganjaran berfungsi sebagai pengukuhan positif untuk tingkah laku yang diingini. Namun begitu, setelah diteliti terhadap motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini, terdapat kelebihan dan kelemahan di antara kedua-dua jenis motivasi ini. Perkara ini akan dibincangkan secara lebih lanjut pada bab seterusnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fakira binti Mat Nasir dan saya akan teruskan kepada penerangan berkaitan kelebihan pendekatan motivasi intrinsik kepada pelajar. Okey, baiklah. Setelah mendengar apa itu motivasi intrinsik, jadi kita sedia maklum bahawa motivasi intrinsik ini adalah merujuk kepada keinginan belajar disebabkan oleh minat dalaman pelajar itu sendiri untuk belajar. Atau boleh dikatakan dengan istilah positif iaitu pelajar yang dahagikan ilmu.
Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan pendekatan motivasi intrinsik kepada pelajar dalam pembelajaran mereka, iaitu merujuk kepada penyelidikan Carwiza 2019 iaitu STIPEC 2002. Dalam kajiannya telah mengketengahkan beberapa kelebihan atau kebaikan sekiranya seseorang pelajar itu mempunyai tahap motivasi intrinsik yang tinggi. Okey, baiklah. Yang pertama ialah pelajar yang bermotivasi intrinsik ini mereka sendiri yang akan memulakan aktiviti pembelajaran itu tanpa disuruh atau diarahkan oleh guru. Contohnya, sebelum sesi PDP bermula, mereka ini akan lebih bersemangat dan bersedia untuk terlibat dan memulakan aktiviti pembelajaran. Ini kerana mereka yang bermotivasi intrinsik ini, mereka mempunyai minat yang tersendiri dalam suatu subjek atau aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Okey, yang kedua ialah menurut Bisselhoff dan Loken 2009 di mana pelajar yang bermotivasi intrinsik ini lebih cenderung kepada cabaran dan tugasan yang mencabar. Ini kerana mereka yang bermotivasi intrinsik, mereka lebih kepada menerokai pengalaman dalam pembelajaran dan cabaran. Contohnya, apabila pelajar menjalankan projek dan tugasan, pelajar yang termotivasi oleh motivasi intrinsik ini lebih baik dalam membuat keputusan dan mengumpul data dan tugasan-tugasan yang mencabar kerana mereka akan terus menerokai sesuatu pembelajaran yang baharu sehingga mencapai tahap kepuasan mereka. Okey, seterusnya ialah pelajar yang bermotivasi intrinsik juga mereka akan lebih memahami sesuatu perkara secara konseptual. Ini turut disokong oleh Gottfried, Frohlen dan Agustiniak et al. 2016 di mana menurut kajian mereka, kanak-kanak yang mempunyai motivasi intrinsik ini berkemungkinan menunjukkan pembelajaran konseptual yang kukuh, peningkatan ingatan dan pencapaian keseluruhan yang tinggi di sekolah. Yang dimaksudkan dengan pembelajaran konseptual di sini ialah apabila seseorang pelajar itu dapat memahami dan membuat perkaitan antara pembelajaran di sekolah dengan aktiviti yang berlaku di luar sekolah. Selain itu, pelajar yang bermotivasi intrinsik ini mereka mempunyai tenaga dan daya saing yang tinggi untuk memenuhi tahap kepuasan mereka. Ini selaras dengan kajian Muhammad Ikmal Rizal Uthman et al. 2020 di mana beliau mengatakan bahawa mereka yang bermotivasi intrinsik ini akan lebih bertenaga, berdikari, berdaya saing dan mendapati diri mereka sendiri yang minat dalam pengajian berbanding pelajar-pelajar yang termotivasi oleh motivasi extrinsik. Jadi secara kesimpulannya, faedah motivasi intrinsik merakumi banyak arena yang berkaitan dengan kejayaan di sekolah, termasuklah peningkatan akademik, sosial, emosi dan tingkah laku. Oleh itu, untuk mencapai tahap motivasi intrinsik yang tinggi dalam kalangan pelajar, para pendidik seharusnya lah terlebih dahulu mengenal pasti tingkah laku, sikap dan tahap kecerdasan seseorang pelajar supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, saya Zorain Hamizah akan membentangkan tentang kekurangan pendekatan motivasi intrinsik dalam meningkatkan motivasi belajar pelajar. Seperti yang kita telah dengar tadi, motivasi intrinsik mempunyai banyak kelebihan. Guru amatlah beruntung apabila pelajar mereka bermotivasi secara intrinsik. Namun, motivasi intrinsik juga mempunyai kekurangan dalam meningkatkan motivasi belajar dalam kalangan pelajar. Yang pertama ialah kewujudan perbezaan budaya dan latar belakang dalam kalangan pelajar. Seperti yang dikatakan Melvin anak Maxwell 2020, semakin tinggi tahap pendidikan ibu bapa, semakin berjaya anak-anak dalam pendidikan. Kerana terdapat perhubungan dua hala di antara ibu bapa dengan anak-anak. Yang kita tahu ialah ibu bapa ialah orang terdekat dengan pelajar. Maka setiap perkara yang dilakukan oleh ibu bapa pasti akan diteruti oleh anak-anak termasuk dalam bidang pembelajaran. Oleh itu, budaya dan latar belakang pelajar dapat menentukan motivasi intrinsik pelajar.
Yang kedua ialah motivasi intrinsik akan membuatkan pelajar hanya fokus kepada satu perkara sahaja pada satu masa. Mereka akan mengabaikan perkara yang tidak menarik minat mereka dan akan menumpukan kepada satu perkara yang menarik minat mereka. Menurut Kaviza 2019, murid lebih bermotivasi secara intrinsik kebiasaannya sentiasa mahu menyiapkan tugasan yang diberikan dengan kadar segera tanpa melengah-lengahkannya. Yang ketiga ialah kepelbagaian pelajar. Oleh kerana motivasi intrinsik datangnya dari individu itu sendiri, maka setiap orang mempunyai minat yang berlainan. Oleh hal yang demikian, perkara ini menyulitkan guru untuk memahami pelajar bagi menyediakan bahan pembelajaran yang lebih efektif. Menurut kata-kata Nur Syafiqah Nur Azhar 2018, pengetahuan tentang minat kerjaya dan personaliti dalam diri pelajar dapat dijadikan panduan oleh pelajar dan guru untuk membantu mereka memilih kursus yang sesuai dengan diri dan bersama-sama menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai mengikut minat kerjaya serta personaliti mereka. Akhir sekali, minat pelajar juga sentiasa berubah-ubah. Maka motivasi intrinsik akan kurang berkesan apabila pelajar hilang minatnya dalam sesuatu pembelajaran. Ini Lupit Retno Ningsi 2018 mengatakan, minat belajar mempunyai pengaruh yang sangat besar apabila bahan pembelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa. Siswa tidak akan belajar dengan baik. Untuk keseluruhannya, motivasi intrinsik tidaklah sempurna dalam mengatasi semua situasi kerana ia berkait rapat dengan minat dan personaliti pelajar. Baiklah, saya Al-Nikuzini binti Ahmad Sarifi akan meneruskan pembentangan mengenai kelebihan motivasi ekstrinsik dalam meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar. Kelebihan pertamanya ialah memberikan galakan tambahan untuk mencapai kecemerlangan. Sebagai contoh, sistem pemberian ganjaran seperti pujian, sijil perhargaan atau hadiah material boleh memberi dorongan kepada pelajar untuk berusaha lebih dalam pencapaian akademik. Ini dibuktikan dengan penemuan kajian yang dibuat oleh Desi, Koisner dan Rian pada tahun 2001. Yang kedua, pendekatan motivasi ekstrinsik ini juga membentuk tabiat positif pelajar terhadap pembelajaran. Sebagai contoh, apabila pelajar diberikan pujian ataupun iktirafan setelah mencapai prestasi tertentu, ini boleh mengukuhkan tingkah laku pembelajaran pelajar supaya mereka cenderung untuk membangunkan tabiat pembelajaran yang lebih positif menurut teori peneguhan Skinner. Selain itu, insentif luaran dalam motivasi ekstrinsik memberikan sumbangan kepada peningkatan penyertaan dan penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran. Motivasi ekstrinsik seperti penilaian atau perlakuan positif dapat mendorong pelajar untuk lebih aktif di dalam kelas, bertanya soalan dan terlibat secara lebih mendalam dalam topik pembelajaran. Seperti kajian Rian dan Desi pada tahun 2020 menyatakan murid memandang pembelajaran sebagai peluang untuk mendapatkan ganjaran yang mereka inginkan. Jadi, kesimpulannya, walaupun motivasi ekstrinsik mempunyai kelebihan-kelebihan ini, tapi ianya bukanlah penyelesaian bagi tempoh jangka masa yang panjang. Motivasi intrinsik iaitu motivasi dalaman masih menjadi faktor penting untuk memastikan minat yang berterusan untuk belajar dan pembelajaran yang lebih mendalam. Dalam jangka panjang, matlamatnya adalah untuk membantu pelajar sendiri mengembangkan minat mereka dalam pembelajaran yang berpunca daripada keinginan mereka sendiri untuk belajar dan berkembang. Saya Nurul Hazrin dan saya akan meneruskan pembentangan bagi kelemahan pendekatan motivasi ekstrinsik dalam meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran. Seperti yang kawan saya bentangkan tadi, banyak kebaikan yang dapat diperoleh dari motivasi ekstrinsik. Namun begitu, terdapat juga beberapa kelemahan motivasi ekstrinsik yang perlu dititik beratkan. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik hanya bertahan dalam jangka masa yang pendek sahaja. Ini terjadi apabila guru menawarkan sesuatu ganjaran dan pelajar akan bersemangat untuk belajar tetapi hanya kerana inginkan ganjaran tersebut. Selepas sahaja mereka terima ganjaran itu, kecenderungan mereka untuk melakukan sesuatu tugasan yang lain akan menurun. Seperti dalam kajian Muhammad Zaki dan Muhammad Firdaus pada tahun 2017, mereka juga menjelaskan bahawa pemindahan pembelajaran sukar berlaku kerana selepas sahaja ganjaran ekstrinsik diterima,
Pelajar mudah dan akan lupa apa yang telah dipelajari. Okey, kelemahan motivasi ekstrinsik yang kedua ialah kepercayaan diri seseorang itu sukar dibina kerana terbeban dengan pendapat orang lain serta terlalu mengharapkan validasi dari luar. Seperti dalam kajian Muhammad Anizu dan Siti Salwa pada tahun 2010, faktor luaran akan merosakkan prestasi atau kemahiran seseorang individu dalam penglibatannya terhadap aktiviti luar kerana mereka kurang percaya dengan diri mereka asbab faktor luaran yang tinggi itu. Kelemahan yang seterusnya ialah apabila pelajar menekankan kuantiti berbanding kualiti. Penekanan kuantiti berbanding kualiti ini dimaksudkan apabila pelajar cenderung untuk mengejar matlamat semata-mata untuk mendapatkan pengiktirafan atau sesuatu yang mereka inginkan. Seperti yang dikatakan oleh Ikmal Rezal, Nur Azwa dan Nur Kamariah pada tahun 2020, di mana pelajar sebenarnya tidak minat untuk belajar tetapi mereka ini hanya belajar atas alasan untuk mendapatkan kerja yang baik tanpa menghiraukan kualiti kerja mereka. Jadi, motivasi ekstrinsik ini bukanlah hanya memberi kebaikan tetapi juga memberi kelemahan yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan pencapaian pelajar. Okey, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya ialah terdapat beberapa kesan positif motivasi intrinsik dan ekstrinsik kepada kanak-kanak. Yang pertama bagi motivasi intrinsik ialah pemilikan dan tanggungjawab. Motivasi intrinsik ini akan membuatkan kanak-kanak rasa tanggungjawab atas tindakan atau keputusan mereka. Mereka akan rasa dihargai apabila diberi tugasan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Pelajar yang tidak mempunyai motivasi untuk belajar tidak akan bersemangat dan tidak akan bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan. Eddie Novelinda et al. 2017 berkata ini kerana pelajar tiada galakkan untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. Oleh itu, motivasi intrinsik dapat menaikkan keyakinan diri mereka dan membuatkan mereka bertanggungjawab ke atas keputusan mereka. Okey, baiklah saya akan teruskan kepada ganjaran intrinsik dan perkaitannya dengan penyertaan kanak-kanak dalam membuat keputusan. Seperti mana yang kita tahu, ganjaran intrinsik juga melibatkan pencapaian emosi yang tidak dapat dilihat hasil daripada menyelesaikan pekerjaan yang memuaskan. Oleh itu, dalam konteks ini, pelibatan anak-anak dalam proses dan aktiviti membuat keputusan boleh menjadi ganjaran intrinsik. Ini kerana perasaan suka dan kegembiraan mereka dalam menyumbang, belajar dan mencapai hasil berdasarkan usaha peribadi boleh menjadi pendorong yang kuat bagi mereka. Kenyataan ini bertepatan dengan Wedge 2011 di mana beliau menyatakan bahawa seseorang pekerja akan lebih bermotivasi sekiranya mereka terlibat dalam proses membuat keputusan. Seterusnya, motivasi ekstrinsik memainkan peranan penting dalam membentuk dan mempengaruhi penyertaan kanak-kanak, khususnya dalam konteks persaingan dan kerjasama. Persaingan dalam kalangan kanak-kanak dapat dilihat sebagai mekanisme yang membolehkan mereka bersaing untuk mencapai sesuatu matlamat. Kajian oleh Johnson dan Johnson 1999, konsep persaingan yang terarah dan berkaitan dengan tujuan dapat merangsang kejayaan kanak-kanak. Mereka mendapati bahawa persaingan yang diintegrasikan dengan kerjasama mampu mencipta persekitaran di mana kanak-kanak saling memberi sokongan dan mencapai matlamat bersama. Sementara itu, kerjasama adalah satu elemen penting yang dapat dirangsang melalui motivasi ekstrinsik iaitu motivasi luaran untuk memberikan kanak-kanak rasa kepuasan dan memberdayakan mereka untuk terlibat dalam kerjasama yang positif. Ini dibuktikan oleh kajian Rosset, Johnson dan Johnson pada tahun 2008 menunjukkan bahawa kanak-kanak yang terlibat dalam struktur objektif kooperatif yang mendorong kerjasama memperoleh kejayaan yang lebih baik dan membina hubungan yang positif dengan rakan sebaya. Mereka menekankan bahawa kerjasama bukan sahaja memberi kesan positif terhadap pencapaian akademik tetapi juga perkembangan sosial kanak-kanak.
Bagi ganjaran ketara pula, ganjaran ketara merupakan hadiah fizikal atau hadiah yang diberikan kepada individu atas prestasinya yang cemerlang atau untuk memotivasikan mereka dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Ganjaran ini termasuklah seperti kad hadiah, token ekonomi atau item lain yang bernilai. Menurut Eisenberger pada tahun 1996, ganjaran dapat meningkatkan pencapaian seseorang. Ganjaran ini penting kerana ia membolehkan individu melihat kemajuan diri mereka dan meraihkan pencapaian mereka. Hal ini dapat membantu mereka untuk terus bermotivasi dan terlibat dalam sesuatu tugasan. Sebagai contoh, seorang guru akan memberikan gula-gula kepada murid yang fokus dalam pembelajaran. Jadi hal ini mendorong murid tersebut untuk memberi tumpuan ketika guru mengajar demi mendapatkan gula-gula tersebut. Seperti dalam kajian Nurul Syafiqah, Nora Syikin, Muhammad Rosman dan Dr. Rosli, mereka mengkaji keberkesanan penggunaan ganjaran dalam PDPC bagi mengurangkan masalah tingkah laku murid dalam pembelajaran. Didapati penggunaan ganjaran ini dapat meningkatkan kognitif murid dengan menarik perhatian murid semasa PDPC. Baik, dengan ini kami dapat merumuskan bahawa motivasi adalah merupakan topik yang sangat diminati oleh para sarjana kerana ianya merupakan penyumbang yang besar kepada kejayaan seseorang murid dalam bidang akademik. Sesiapa pun boleh menggunakan motivasi sebagai salah satu cara untuk membangkitkan minat murid-murid untuk belajar dengan syarat seseorang itu memahami bagaimana motivasi intrinsik dan ekstrinsik berfungsi untuk menggerakkan seseorang murid untuk belajar. Kefahaman dalam teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik adalah merupakan strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk menggerakkan murid untuk terus belajar. Ini kerana kehadiran murid semata-mata di dalam bilik darjah tidak menjamin bahawa mereka ingin belajar. Maka itu adalah menjadi kewajipan guru untuk memastikan pelajar bermotivasi untuk belajar kerana proses pendidikan moden adalah kompleks dan sangat memerlukan aspek motivasi untuk menggerakkan seseorang murid itu untuk belajar bersungguh-sungguh. Baiklah, itu sahaja dari kami kumpulan 2. Sekian, terima kasih.